Bab orang yang bersembahyang hendaklah menolak atau menghalang orang yang hendak lalu di hadapannya. Ibnu Umar menolak ketika bertasyahud dan ketika di dalam Kaabah. Beliau berkata, kalau orang itu hendak lalu juga di hadapannya, dia boleh menghalangnya dengan lebih keras lagi. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Salih As-Samman, katanya, saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu hari Jumaat sedang bersembahyang dengan menghadap kepada sesuatu sebagai sutrahnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari kalangan anak-anak Bani Mu'aid hendak melintas di hadapannya. Abu Sa'id menolak dadanya. Anak muda itu melihat laluan yang lain, tetapi tidak ditemuinya selain laluan di hadapan Abu Sa'id. Dia cuba melintas lagi di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id menolaknya dengan lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Anak muda itu tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Dia terus menemui Marwan dan mengadu hal kepadanya tentang apa yang dialaminya daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id mengikurinya pergi menemui Marwan. Berkatalah Marwan, apa yang tak kena dengan anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra, maka dalam keadaan itu jika ada sesiapa mahu melintas di hadapannya, dia hendaklah menolaknya, yakni menghalangnya. Kalau dia hendak melintas juga, maka hendaklah ditolaknya dengan lebih keras lagi. Ini kerana dia sebenarnya adalah syaitan. Dia sebenarnya adalah syaitan. Jadi itu hadis yang kita baca baru ni, tak ada habis. Sampai ke mana? Itu seorang anak muda. Muka surat 933 tu. Ayat 33. 933 tu. Saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu hari Jumaat sedang bersembahyang dengan menghadap kepada sesuatu sebagai sutrahnya. Yang dia sembahyang dengan ada sutrah lah, sesuatu sebagai sutrahnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari kalangan Bani Mu'aid hendak melintas di hadapannya. Abu Sa'id menolak dadanya. Jadi anak muda itu melihat laluan yang lain dan seterusnya. Jadi siapa anak muda itu? Itu yang rasanya perlu dibincang. Siapa anak muda yang ditolak oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Di situ ada nota 825. Siapakah seorang anak muda dari kalangan anak-anak Bani Mu'aid? Yang dimaksudkan di sini, riwayat berbeza-beza dalam menentukannya. Ada macam-macam, ada kata begini, ada kata begini, macam-macam. Satu, berdasarkan riwayat Abi Nu'aim di dalam kitab Salahnya, dia ialah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu anak-anak Bani Mu'aid itu. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Tetapi riwayat Abu Nu'aim ini dhaif, kerana di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Amir Al-Aslami. Dia seorang perawi dhaif. Kata Ibnu Rajab, riwayat yang menyebutkan nama Al-Walid adalah gharib, yakni dhaif, dan tidak mahfuz. Ini tak boleh nak pegang lah, kerana dia hadis riwayat itu tidak terpelihara. Selain alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Rajab itu, terdapat 3 lagi alasan lain dari sudut dirayah yang menunjukkan ia tidak tepat dengan Al-Walid. Itu kalau dari segi sanadnya, memanglah dengan sebab adanya seorang perawi dhaif di dalam sanad dia, nama dia Abdullah bin Amir Al-Aslami, dia kira-kiranya jadi dhaif dalam riwayat tu. Itu dari sudut isnadnya. Tapi
Dia bukan kita kata dhaif dari sudut sanad saja, kalau tengok ke sanad tu saja. Tapi kalau tengok kepada sudut dirayah juga, kita dapati tak kena lah. Kalau peristiwa ni dikaitkan dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, tak kena. Sebab ia tak tepat dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Pertama, kata-kata Marwan kepada Abu Sa'id, kalau kita baca tadi kan dalam terjemahan tadi, Marwan kata kepada Abu Sa'id, apa yang tak kena dengan anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id? Bapanya gapo tak kenanya? Tadi kita sudah baca dah dalam terjemahan tu. Jelas menunjukkan ia tidak tepat dengan Al-Walid. Bila Sayyidina Marwan kata begitu, maknanya situ dah menunjukkan tak kena kalau dikaitkan dengan Al-Walid. Bagaimana Marwan akan berkata begitu kepadanya? Al-Walid bukan anak saudara sebenarnya. Bukan anak saudara sebenarnya. Kalau saudara itu dipakai, biasalah orang sampai dulu anak saudara semuanya. Jadi maksudnya dia kira bahasa lembut lah tu, bahasa lembut. Apa yang tak kena dengan awal ni, kita kata awal. Orang kita kata awal. Orang Arab tak ada awal-awal, kita anak saudara. Walaupun kalau kita nak kata anak saudara siapa? Anak saudara Marwan. Al-Walid bukan anak saudara sebenarnya. Kalau kita kata saudara itu dipakai dengan makna saudara seagama sekalipun. Kalau kita kata anak saudaramu tu maksudnya anak saudara seagama lah, bukan anak saudara semati. Bukan Walid bin Uqbah tu adik-beradik dengan Marwan bin Al-Hakam. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid, lain. Anak saudara hak semati tentu dah tak boleh. Kalau kita kata ini anak saudara secara majas lah, anak saudara tu maksud seagama, tak kena juga. Tak kena juga. Kerana ayah Al-Walid ialah Uqbah telah terbunuh sebagai orang kafir. Jadi kalau orang kafir ni kita tak panggil saudara seagama, tak ada lah saudara seagama. Nak kata anak saudara tu kita nak pakai dengan makna anak saudara seagama, tak boleh juga. Sebab ayah dia tu mati dalam keadaan kafir, ayah Al-Walid. Itu dari segi dirayah. Dari segi dirayah. Itu yang pertama, sudut dirayah. Yang kedua, di dalam riwayat di atas tersebut bahawa selepas berlaku kejadian tersebut, anak muda itu terus pergi menemui, yakni menghadap Marwan untuk mengadu hal kepadanya. Menurut riwayat Al-Ismaili, pada ketika itu Marwan menjadi gubernur Madinah. Marwan hanya menjadi gubernur di Madinah di zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Al-Walid pula pada masa itu tidak ada di Madinah. Tidak ada di Madinah. Kerana selepas Sayyidina Uthman terbunuh, dia berpindah ke Jazirah dan menetap di sana sampai meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Al-Walid tidak pernah terlibat dalam mana-mana peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dan lain-lain pihak. Tak ada terlibat dia. Jadi kita nak kata dia tak kena, sebab apa? Dia tak ada situ. Pada ketika ni berlaku ni, Abu Sa'id duduk sembahyang di Madinah ni cerita ni. Dan pergi ngadap Marwan tu apa? Pasal dia pemimpin. Dia jadi pemimpin tu bila? Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Sedangkan Walid tu tak ada situ pada masa tu. Dia dari sudut dirayahnya tak boleh pergi. Kalau kita nak kaitkan peristiwa ni, cerita ni, mana anak muda tu maksud dianya ialah Al-Walid, tak kena. Ketiga, riwayat di atas menunjukkan orang yang hendak melintas di hadapan Abu Sa'id ialah seorang anak muda. Ia juga tidak tepat dengan Al-Walid, kerana pada ketika itu Al-Walid berumur dalam lingkungan 50-an. Anak muda gapo lah. Ia mungkin benar jika diandaikan perkataan Ibnu telah tergugur sebelum perkataan Al-Walid bin Uqbah di dalam riwayat Abu Nuaim itu.
Kalau kita andaikan ada sub kata jatuh situ, Ibnul Walid, yang ini anak kepada Al-Walid, bukan Al-Walid itu sendiri. Kalau kita andaikan begitu, boleh jadilah, boleh jadi. Alasan-alasan tadi dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dan Hafiz Badruddin Aini di dalam syarah Bukhari mereka masing-masing. Jadi mana mereka tak boleh terima. Dari sudut dirayahnya tak boleh terima. Jadi apa ni dikaitkan cerita ni dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid? Kalau kita tengok kitab Bukhari ni ataupun kitab-kitab yang sahih, dia setara tu je, seorang anak muda lalu gitu je. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab lain ada, tapi masalahnya dia ada, dia tidak salah. Ni lagu ni, mana salah. Jadi kalau kita baca sejarah Islam ni kan, yalah, kalau kita baca begitu saja tu tak tahu gapo. Tapi kalau kita baca di sebalik tu sejarah dia, apa yang jadi orang ni benci kepada orang ni, banyak sangat keburukan tentang orang ni, dia ada latar belakang dia. Dia ada latar belakang dia. Sebabnya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini, orang dendam ke dia semenjak zaman pemerintahan Sayyidina Uthman lagi. Sejak zaman pemerintahan Sayyidina Uthman lagi, zaman Marwan tu, kemudian zaman Sayyidina Uthman, orang dendam dia. Dan orang nak buruk pemerintahan Sayyidina Uthman, salah satunya orang serai dia lah. Orang serai. Sebab manusia ni kadang-kadang gitu, dia nak serai satu peribadi, satu tokoh besar, dia berasa tak erak, tak makan cekap. Orang akan kata ke dia tu. Jadi dia tidak pukul hak besar tu, dia pukul dekat-dekat hak sekeliling dia. Hak sekeliling dia tu. Jadi Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini, dia saudara sesusu dengan Sayyidina Uthman. Saudara sesusu dengan Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman yang di zaman pemerintahan dia tu, dia lantik Walid ini jadi gubernur. Jadi gubernur di Iraq. Jadi ramai orang nak buruk pemerintahan Sayyidina Uthman tu, macam-macam cerita buat. Sampai dia ni dituduh, antara tuduhan yang orang lemparkan kepada dia ialah dia ni kaki arak. Kaki arak, minum arak. Jadi macam mana Sayyidina Uthman boleh lantik orang lagu ni? Macam mana Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman ni berubah betul dah, tidak seperti mula, tidak seperti zaman Nabi dulu, tidak seperti di peringkat permulaan pemerintahannya. Ini lantik orang lagu ni tidak kerana lain, melainkan kerana adik-adik dia. Mula start lah. Kroni, nepotism, apa ni kan. Dia kata startnya situ lah. Jadi dituduh dia ni minum arak dan dirancang macam-macam, sehingga akhirnya dia terperangkap sungguh. Orang buat pakatan, pergi buat lelak air, bui minum ke dia, jadi arak, mabuk. Lepas tu orang letak bawah tu, mari saksi. Tu ceritanya. Kata dia ni memang minum arak. Akhir sekali dia ni kena sebab Sayyidina Uthman tak ada jalan, dah ada bukti. Nak gana. Maka Sayyidina Uthman kata, sabarlah saudara, nak gana. Lidah muka jadi gini. Siapa setara tu fitnah. Memang musuh-musuh Islam ni dendam benar nak jatuh negara Islam. Memang gitulah cara dia. Sama-sama bila-bila mana-mana pun gitu. Jadi bila Nabi SAW naik sampai ke zaman Sayyidina Umar tu, jatuh habis. Empire besar pada masa tu, Rum dan Parsi tu jatuh. Bila jatuh, mereka nak lawan dengan ni, secara zahir ni, dengan bala tentera. Mereka yakin pelik orang Islam, tak boleh nak lawan. Lemah dah, berapa banyak dah melawan.
medan perang. Kalau semua bapak dia. Orang Islam tak ada sebelah mana, alat-alat senjata dia, tapi benar semacam. Dia tak boleh. Jadi pokok dia rancang kena fikir tindakan, tindak balas. Ini semua ni permulaan tindak balas pihak orang kafir terhadap umat Islam pada masa tu. Jadi macam-macam lah dia masuk dengan cara halus, dengan cara menyamar sebagai orang Islam. Itu cerita asal dia. Hak tu lah pada masa tu lah timbulnya Ibnu Sabak dengan kuncu-kuncu dia, pokok dia zaman tu. Memang merancang untuk buruk pemerintah, keluarga dia. Sebab apa? Sebab kalau tidak sekat lagu ni, bahkan zaman Sayyidina Osman tu pun berjalan semacam orang semacam. Dan satu demi satu jatuh negara kafir itu ke tangan Islam. Boleh dikatakan hampir nak hari dah ada keluar. Tak tahan apa dia. Jadi ini dia pergi masuk dalam buat kerja. Itu cara dia. Lepas tu semua terutamanya di pusat dia di mana? Hak jauh-jauh daripada Madinah lah. Macam di Iraq, Kufah dan Basrah, di Mesir, situ tempat sarai pokok dia di mula-mula. Dia bekerja situ. Lepas tu kau sikit dia masuk. Akhirnya kalau rekah ceritanya Sayyidina Osman terbunuh lah. Berjaya. Sayyidina Osman terbunuh, orang berontak. Semua tak kena. Kalau situ hak ni kata macam-macam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, bukan sahabat 10 kita kata. Dia kata tak pandai lah baca, tak pandai jadi tu iman. Macam-macam lah komen. Dalam kitab-kitab dia ada sebut semua tu benda tu. Jadi setara tu orang tu pun tak kena. Mana kalau ikut era bapak dia kan, dah nak hari tukar Gubernur. Gubernur menteri besar tu tukar dah nak hari. Kalau ikut era bapak dia ada saja pengaduannya, report begitu gini hak tak kena kepada khalifah. Itu keadaan. Tujuan dia sebenarnya dia bukan berlaku begitu betul lagi tu je tak, sebab benda tu tak ada sebenarnya, hak tak molek tak ada, dibuat-buat. Bermakna ini sesuatu yang dirancang oleh musuh Islam sebagai tindak balas mereka terhadap umat Islam. Tu asal cerita. Jadi bila benda-benda gini ada, terutamanya kalau dalam Sahih Bukhari setara ni pun habis gerai lah. Jadi salah seorang tiba-tiba ada seorang anak muda dari kalangan anak-anak Bani Mu'ain, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ain. Mana ada kait. Bila ada sebut gitu je, tak jelas padahalnya. Terus serang. Siapa dia? Hak ni nampak sekala lah. Hak mana dia sudah buruk dah tu, tambah lagi lah, biar buruk lagi. Inilah perangainya. Orang hak lagu ni Sayyidina Osman nak buat jadi gubernur, jadi pemimpin, molek Sayyidina Osman tu. Tidak kerana lain, kerana ni adik-beradik dia ya. Kroni. Jadi hak sebenarnya tak pakai jak muda lagi. Perangai hudud jak muda. Cuba perhati. Cuba perhati, dia pergi situ. Jak muda lagi, tengok tak reti bahasa. Orang duduk semaya ritah. Ni sahabat ni. Dia nak pergi situ. Tapi hak dalam Bukhari dia sekat tu ya. Macam mana kita dapat tentukan ini Al-Walid? Sehingga pensyarah Bukhari hak besar seperti Hafiz Ibn Hajar ini kata tak kena kalau kita kaitkan dengan wali. Sebab kita kata tak dia lah, yang kita baca tadi itu hujah-hujahnya dari sudut dirayah. Lepas tu kalau ada hak sebut dalam kitab Abu Nu'aim ke apa, dalam kitab Salah dia tu riwayat tidak sahih. Jadi orang kemudian ni hak tak reti ni, dia nanti ada jumpa mana-mana nama dia cari, dia stop pegang lah. Apa-apa lagi moga ada dah cerita-cerita lain tak apa. Tak apa. Jadi gitu. Hak sebenarnya tak boleh buat pegangan ni. Kalau dalam Bukhari tak ada sebut nama. Baik, kalau kita nak kata wali, tadilah 3 sebab tu tak boleh kita nak kaitkan dengan wali. Orang ni kalau jahat sungguh pun, kita tak boleh nak sembarangan ada apa-apa kejahatan kita nak kaitkan dengan dia selalu. Tidak semesti dia buat. Kalau dia tu jahat sungguh pun, apalagi tidak. Jadi kita tak boleh nak kaitkan dengan dia tu. Jadi semua ni kita kena tahu latar belakang dia. Sebenarnya orang nak memburuk-burukkan Sayyidina Osman.
Di peringkat permulaan orang tak berani serai dia sendiri, tapi di peringkat akhir dia sendiri pun orang serai. Tapi malangnya dalam sejarah Islam ni benda-benda ni hidup benar lah. Benda-benda ni besar-besarkan tanpa merujuk kepada kitab-kitab yang sahih. Kalau merujuk kepada kitab-kitab yang sahih macam Bukhari ni, lepas tu tengok pula syarah-syarah dia, tak akan timbul, tak akan jadi gini lah, tak akan jadi sepuluh ni. Dan malangnya ia jadi tersebar dengan meluas, jadi orang terima tu cerita-cerita lagu ni kerana ada orang tokoh-tokoh lah. Seperti kalau di peringkat antarabangsa yang sampai kepada kita, bukunya pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu, iaitu Maududi. Maududi ni bukan dia seorang, orang lain lagi gambar lagi, tapi antara yang terkenal lah. Dia pun tulis lagu tu juga. Jadi tulis Sayyidina Uthman ni separuh pemerintahan dia molek mengikut sunnah Khulafaur Rasyidin, tapi separuh akhir tu tak molek. Dia terpengaruh dengan cerita-cerita gini. Jadi Sayyidina Uthman melantik orang yang tak berjenis, orang tak pakar. Apa dia lantik orang lagu ni? Sahabat tak ada dah kau. Tak ada kekurangan sahabat dah kau. Ramai lagi pada masa tu. Apa yang ambil orang lagu ni? Itu tak mula-mulanya tuduh. Akhir sekali tuduh Sayyidina Uthman tu sendiri. Maka harta kerajaan, maka harta negara, maka duit zakat. Termasuklah Pak Hamka kita dalam buku dia Sejarah Umat Islam, cuba baca. Dalam tu dia kata gitu, Sayyidina Uthman maka duit zakat. Lepas tu dia bagi kepada Marwan harta khumus di Afrika. Marwan tu siapa? Menantu dia. Marwan tu menantu dia. Lepas tu sewenang-wenang Marwan ini, kan dalam sejarah ada cok Sayyidina Uthman tu duduk tangan dia dah. Dia cok. Lepas tu kira surat mana-mana, suruh bunuh orang ni, suruh bunuh orang ni. Orang kata Marwan, padahal tak ada dek pun. Semua sampai ni lah, orang menipu dia ada semua. Dapat kau cok sampai itu, orang padan dah buat cok. Dia buat lagu tu juga, dia cok. Dia letak atas kawan. Sebab kawan tu setiap usaha dia, menantu dia. Dikaitkan dengan Marwan. Tujuannya nak buruk Sayyidina Uthman. Jadi benda ni bukan di satu tempat, di mana-mana pun sudah meluas. Sebab apa? Sebab disebar orang-orang yang dipercayai lah kira-kiranya dalam masyarakat, orang-orang yang berilmu juga. Tetapi kalau kita selidik, tanya mula, dia ambil mana benda tu? Tak lagi. Dia tidak royak. Macam Hamka ke apa, dia tidak royak. Dia kena begitu, tulis gitu. Dia ambil mana cerita tu? Lepas tu dia tak fikir, dia pasal hak sejarah ada dah. Mungkin kita nak tulis sejarah, kan rujuk pada buku sejarah sudah lah. Dia tak fikir Sayyidina Uthman tu siapa. Dia tak fikir. Kalau kita terima benda-benda lagu ni, dia jadi lagu mana? Siapa tak boleh? Pakai Nabi tak boleh. Tak ada situ. Terlepas pandai. Sayyidina Uthman tu siapa? Menantu tak ada. Menantu dua orang anak Nabi, menantu satu orang Nabi, dua orang anak Nabi. Bahkan Nabi kata kalau ada lagi, beri lagi kepada Sayyidina Uthman ni. Kalau ada, dia mati lepas orang-orang, kalau ada lagi dia beri. Apa gitu mu? Jadi makna Nabi SAW ni firasat dia tak betul lah. Dia tak kenal orang. Nabi SAW nak buat apa-apa dia tanpa panduan daripada Tuhan. Sesoalnya gitu. Lepas tu bukan setakat tu saja, dia kata sekarang Sayyidina Uthman tu ahli syurga. Dia sebut dah. Tak usah cara kau orang lain hak sesak, hak syiah, hak gapo, tak usah cara dia ikut dia lah. Tu kita ni ahli sunnah ni. Kan dalam hadis kita percaya kepada Quran dan sunnah, dah ahli sunnah, percaya kepada sunnah. Kan dalam sunnah ni ada 10 orang sahabat dijamin syurga tu siapa? Termasuk Sayyidina Uthman. Bukan hak tu saja sekali, banyak kali Nabi kata. Jadi ahli syurga ni satu je kau sifat. Tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir. Jadi dia nak katakan hadis-hadis tu. Cuai lah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni, bila kita nak menulis sejarah, kita rasa hadis tak perlu. Suku ni rujukan dia. Gitu jadinya. Bila kita nak menulis fiqh, tak ada hadis kena guna dengan hadis. Kita fiqh, rujuk kita fiqh saja. Itu silap. Sedangkan panduan kita, rujukan kita ialah Quran dan sunnah. Apa yang kita tinggal hak tu nya? Sepatutnya tak tinggal. Yang berlaku ialah tinggal. Maka terkenalah Maududi pun, Hamka pun
siapa pun terkena. Jadi bila dia terkena, akibat dia bukan setakat dia, sebab ramai dia mau pengaruh orang yang pengikut dia terpengaruh dengan dia. Orang ni pun jadi mangsa juga, sebab dia driver jatuh parit, jatuh gaul, mana-mana naik sekali ke dia tu jatuh. Ada hok dah lompat, ada hok tak ada lompat. Gitulah. Hok dah lompat dah mikirlah. Gitu. Jadi inilah mula-mula yang berlaku dalam sejarah ni, penyelewengan benda-benda karut tak betul ni. Inilah benda ni. Sebab ia bukan disebar oleh orang lain, bukan disebar oleh musuh Islam. Kemudiannya orang Islam tu sendiri, ulama Islam tu sendiri tak khabar bahawa benda-benda ni sebenarnya sudah bercampur bau dah. Ini termasuk dalam perancangan musuh. Sebagaimana dia merancang nak menjatuhkan kerajaan Islam dulu, dia juga rancang nak punah fikiran umat Islam akan datang dengan tulis sejarah benda-benda lagu ni. Jadi nak selamat, kita kena kembali kepada sunnah lah, kena kembali kepada kitab hak paling sahih ni. Lepas tu syarah dia. Bila syarah tak ada lagu tu, tak betul, tak kena kalau nak dikaitkan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid itu, tak kena. Sebab itulah Ibnu Rajab kata semua ni gharib, dhaif, tak boleh pakai. Kita tak cara asal ada dalam kitab, dalam buku sejarah, tak cara dah sahih ke tidak sahih ke. Jadi seseolahnya kita cara Nabi saja yang pentingnya. Dhaif ke, maudhu' ke, sahih ke, hak tu saja hak Nabi. Hak lain tak apa. Dia ada kesah hak lain pun tak boleh kita terima. Tak satu pasal. Kalau pasal mak kita, ayah kita saja pun, kalau kita ambil ikut orang kata, banyak benda akibat dia tu. Anak mula-mula saya jadi tak ada apa-apa, jadi benci, pandai serong kepada mak dia, sebab ada cerita. Kalau nak kira gitu, dia kena selidik. Dia kena selidik. Ni ke pula pemimpin agama pula. Takkanlah apa dia Sayyidina Uthman tu pula. Enggak, dia kata ni dunia muka Sayyidina Uthman ni macam-macam lah. Dia kata muka dia kaya, kan dia biasa hidup cara kaya, jadi dia mewah lah, nak mewah lah atas diri dia tu. Ambil waktu, ambil orang ni. Patut ke kita kata lagu tu sifat ahli syurga ke tu? Bahaya Sayyidina Uthman tu pilih Marwan tu jadi menantu dia tu. Mestilah pada pandangan dia Marwan ni seorang yang molek. Tiba-tiba, yalah kalau kita tengok cerita karut, tak molek benar lah Marwan. Macam-macam lah dia kata. Dia waktu tak boleh pakai, tak boleh pakai. Yang kedua, kita pergi yang kedua pula, muka surat 934 tu. Riwayat Abdul Razak berbeza-beza dalam menentukan anak muda yang tersebut di dalam riwayat di atas. Di dalam riwayat beliau daripada Daud bin Qais, daripada Zaid bin Aslam, daripada Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, yakni anak Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, tidak disebut nama anak muda itu. Kalau kita tengok kepada riwayat Musannaf Abdul Razak ni, biasanya orang-orang rujuk, buat rujukan kalau cerita tentang sahabat-sahabat, anak buah sahabat, biasanya rujukan utamanya ialah kitab Musannaf. Kitab Musannaf ni dia ada dua hak utama. Satu Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yang kedua Musannaf Abdul Razak. Ini Musannaf Abdul Razak. Kalau kita tengok dalam riwayat salah satu daripada riwayat Abdul Razak ni, dia tak ada sebut nama anak muda itu. Asal tak ada sebut nama anak muda. Di dalam riwayat beliau daripada Ma'mar, daripada Zaid bin Aslam, bukan anak muda yang disebutkan, tetapi seorang kerabat Marwan pula. Tak ada kena-mengena dengan Abu Mu'aid pula, tak ada. Marwan pula dah. Melalui riwayat Abil Ala daripada Abi Sa'id pula tersebut, lalu di hadapannya seorang lelaki daripada anak-anak Marwan. Anak Marwan pula. Dikaitkan dengan anak Marwan pula. Melalui saluran riwayat Sulaiman bin Musa disebutkan dengan jelas nama orang yang hendak lalu di hadapan Abu Sa'id. Dia ialah Daud bin Marwan.
anak Marwan, hak nama Daud. Jadi ada beberapa riwayat dalam musannaf tu berbeza-beza. Ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Tapi ada satu sebut dengan jelas nama dia tu, iaitu Daud bin Marwan. Di dalam riwayat Nasa'i disebutkan hanya anak lelaki Marwan tanpa nama. Anak lelaki Marwan, seorang anak lelaki Marwan, tak ada nama dalam riwayat Nasa'i. Ibnul Jauzi dan orang-orang yang terpengaruh dengannya yakin benar dengan nama yang disebutkan di dalam riwayat Abdul Razak itu, namun ia tidak benar, kerana riwayat Bukhari di atas menyebutkan anak muda itu dari kalangan anak-anak Abi Mu'aid, bukan anak Uthman. Sedangkan Marwan bukan termasuk anak cucu Abi Mu'aid. Abu Mu'aid sendiri adalah sepupu kepada ayah Marwan. Lihatlah silsilah nasabnya ini, Abu Mu'aid bin Abi Amr bin Umayyah. Ayah Marwan pula ialah Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Situ temu. Mak Daud, mak Marwan dan Ummul Hakam juga bukan dari kalangan anak cucu Abi Mu'aid. Hafiz Ibn Hajar cuba membuat dua andaian yang lain. Cuba buat andaian yang lain. Pertama, Daud mempunyai perhubungan dengan Abi Mu'aid dari segi penyusuan. Dari segi penyusuan, ada lagu mana-mana jadi adik-beradik susu. Kalau lagu mana kau zaman dulu banyak berlaku lagu tu. Yang kedua, mungkin juga kerana datuk sebelah ibunya, iaitu Uthman bin Affan, adalah saudara seibu dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka secara majaz, yang ini bahasa pinjaman, Daud dikaitkan dengan Abi Mu'aid, tetapi beliau sendiri menganggap kedua-dua andaian itu agak sukar untuk diterima. Setelah dia mengandai, dia buat, ulama ni dia buat andaian saja. Kalau gini, kalau gini, cuba, tak lagi juga, tak betul. Jadi sudah bercanggah. Kalau tadi anak-anak Abi Mu'aid, ni anak Marwan lah. Apa yang dalam hadis kata anak Abi Mu'aid? Cuba kait. Hafiz bin Hajar kata terlalu jauh untuk kita kaitkan. Jadi sebab apa yang kata anak Marwan pula? Sebab tengok kan, budak ni bila gitu dia pergi ngadu kepada Marwan. Kira-kiranya ayah dia, orang besar, pergi ngadu ke ayah dia lah. Ada pula riwayat yang kata kau tu Daud. Daud tu siapa dia? Anak apa ni, Marwan. Lagi capu sendiri. Dia baca. Dia baca ikut cara dia, jadilah gitu. Jadilah diterima ini anak Marwan sendiri. Asalnya anak-anak Bani Mu'aid, jadi bertukar jadi anak-anak Marwan. Lepas tu mari pula lain pula dia kata, apa yang tidak ayat tu apa yang tidak ayat tu Bukhari ni duduk kata ada anak Bani Mu'aid. Ada kalau anak Marwan, katalah saja anak Marwan. Dia nak susuk puca, dia kata Bukhari nak susuk puca. Sebab apa? Sebab dia ni penyokong puak-puak Bani Umayyah. Puak dia orang-orang Syiah, kalau orang-orang yang menentang dia akan cuba kaitkan dengan apa-apa lah yang tidak disukai oleh masyarakat. Jadi kalau zaman itu puak-puak Bani Umayyah. Jadi Imam Bukhari ni seolahnya bagi mereka upah puak-puak Bani Umayyah. Padahalnya zaman Imam Bukhari bukan zaman Bani Umayyah. Bapa dia nak takut, dia nak makan upah, siapa dia nak upah dia nya? Zaman tu zaman kerajaan Bani Abbas dah, Abbasiyah dah. Tak ada kena-mengena. Bahkan Imam Bukhari riwayat dia betul dah lagu ni. Mana-mana riwayat lain yang bercanggah dengan riwayat yang sahih, kita tak boleh pakai. Itu kaedahnya. Kalau tebal pakai juga boleh nyakit. Boleh nyakit. Itulah dalam masyarakat Islam kemudian ni umumnya banyak sangat penyakit. Sebab dia tak pakai hadis hak sahih. Dia nak kanas baca. Sebab sedap sikit bunyi kalau sebut ada nama tu. Bunyi sedap, yakin. Tetapi yakin tu makna kita telah fitnah tu sebenarnya. Jadi dengan sebab itu tak boleh. Kita kena rujuk kepada hak sahih. Kalau mengikut kaedah hadis ni, hak bercanggah dengan yang sahih tu, kalau dia dhaif, orang panggil hadis munkar, tak boleh pakai. Jadi hak riwayat musannaf tadi Abdul Razak tu bercanggah dengan hak Bukhari. Hak tu anak Marwan, hak ni anak Bani Abi Mu'aid.
canggah tu, tak boleh pakai. Kalau katakanlah riwayat hak lain, hak bercanggah dengan Bukhari ni, bercanggah dengan kitab hak lebih sahih ni, sahih juga sanad, katakanlah sahih, tak boleh pakai juga. Sebab apa? Dia jadi syad. Itu kaedahnya. Hak hadis syad, dhaif juga, tak boleh pakai. Kita kena pakai hak lebih kuat. Kita kena pakai hak lebih kuat. Misalnya kita kata dua orang, hak ni ingat tadi dia molek, memang ingat molek, hak ni kurang molek, nak pakai hak mana? Kalau bercanggah, hak kurang ingat ni, hak rajin pelupa ni, hak pelupa ni dengan hak ingat molek. Jadi kalau hak ni kata gini, hak ni kata, kita nak pakai hak mana? Memang kita pakai hak kuat kan. Apa di sini kita buat mudah-mudah main-main? Tu Yang kedua, kita kena tengok Abdul Razak tu siapa? Kedudukan kitab dia tu, musannaf tu setara mana? Di antara kitab-kitab hadis ni banyak. Biar kita kena tahu kategori dia tu, peringkat-peringkat dia tu, kedudukan-kedudukannya, biar kita kena tahu hak tu. Jadi kedudukan musannaf itu bukanlah termasuk dalam kitab yang tinggi. Dalam dia tu ada macam-macam apa ni hadis tu. Ada yang dhaif, berapa banyak maudhu', berapa banyak. Yang kedua, kita tengok pula Abdul Razak tu siapa? Nak banding dengan Bukhari. Abdul Razak tu siapa? Memang Abdul Razak tu dalam Bukhari pun ada juga dia. Dalam Bukhari pun ada juga Abdul Razak. Imam Bukhari ambil juga daripada Abdul Razak tu, bukan tak ada. Tetapi dah kalau Imam Bukhari ambil, kalau Imam Bukhari tahu benda tu ada, apa dia tak marah? Menunjukkan Imam Bukhari ni jenis lain. Dia tapih, dia tidak ambil buta gitu kan, ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abdul Razak ni dia ada penyakit juga. Dia salah seorang penulis kitab hadis yang dikatakan ada fahaman Syiah. Abdul Razak ni dia ada fahaman Syiah, penyakit tu ada. Bila ada penyakit tu, kita kena perhatikan. Ada kaedah untuk menghadapi puak-puak ni. Kita kena tengok riwayat tu riwayat menyokong fahaman dia ke tidak. Memang puak-puak Syiah ni dia benci sangat pemerintah-pemerintah Islam ni dulu. Sayyidina Osman benci, anak-anak Sayyidina Osman dia benci, Marwan benci, benar lah Marwan tu. Jadi bila dia kaitkan dengan orang-orang ni, mana buruklah orang tu. Bila dia memburuk seorang Syiah, dia benci kepada sahabat, benci kepada pemimpin-pemimpin Islam di peringkat awal dulu. Mana-mana riwayat dia yang memburuk-burukkan demo tu, tak boleh dipakai. Itu kaedahnya. Kalau kita baca, mengaji kitab usul hadis, hadis ni pun dia ada usul juga. Bukan fiqh saja ada usul dia. Yang kena ikut kaedah tu, baru selamat, baru betul, baru dapat hasil yang baik. Kalau tidak, tak akan dapat hasil yang baik. Walaupun kata baca hadis pun, bahkan baca Quran sekalipun, kalau tak kena gaya, boleh jadi sesat. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Dalam Quran sebut, dengan Quran tu berapa ramai Tuhan sesatkan orang, dan berapa ramai hak dapat petunjuk. Dengan Quran tu lah. Jadi kita biar kena cara dia nak berinteraksi dengan hadis ke, dengan Quran ke, apa, kena ikut cara dia, kaedah dia. Jadi itulah kaedahnya. Kalau tidak ikut kaedah, teruklah kita. Ni yang ketiga. Di dalam satu riwayat Musannaf Ibni Abi Syaibah, ini Musannaf Hafsah lagi, Ibnu Abi Syaibah ni tidak Syiah, Musannaf. Lepas tu Abdul Razak tu pun walaupun kata Syiah, dia tidaklah kata Syiah tu mana siapa kau Syiah tu jelas mempunyai akidah seperti Syiah lah ni. Tak. Kalau lagu tu imam-imam ahli sunnah tak ambil. Cuma dia ada lah buah Syiah dia tu, warna Syiah dia tu ada, telah dikesan. Jadi untuk menghadapi orang lagu ni, sebab sikap ahli sunnah dia terbuka, sebab tidak jelas dari segi akidah mereka itu siapa menyeleweng pada masa tu.
Sebab tu dia terima. Tidak kata nak ahli sunnah saja dak. Orang lain pun khawarij gapo pun sekadar dituduh, sekadar ada sikit hawa-hawa warna dia tu ada, nak tolak selalu tak boleh. Kalau dia tu ada sifat-sifat baik yang lain, kita terima dulu, tapi terima dengan kita ada kaedah. Untuk menilai, untuk menapis dia tu kita kena pakai kaedah. Tak boleh telan buta begitu je. Ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah tersebut nama Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham sebagai seorang yang hendak melintas di hadapan Abi Sa'id ketika beliau sedang bersembahyang. Tetapi Abdul Rahman bin Al-Harith adalah Makhzumi, jadi seorang lelaki dari Bani Makhzum. Beliau juga bukan anak cucu Abi Mu'aid. Hafiz Ibn Hajar dan Hafiz Al-Aini cuba menjamakkan riwayat-riwayat tersebut itu dengan mengandaikan peristiwa seperti itu telah berlaku beberapa kali kepada Abu Sa'id. Dia cuba, dia nak kemana tengok ni ada pula lagu ni pula, nama lain pula dah. Kau tak ada kena-mengena dengan Marwan, tak ada kena-mengena dengan Abi Mu'aid pula, iaitu Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Siapa dia? Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham ni, apa pula dikaitkan dengan dia? Kalau kita tidak tahu latar belakang, kita tak dapat. Dia sebut, kita kata nama saja. Siapa dia tu? Dia ni orang besar, orang hebat, orang yang dihormati dalam masyarakat. Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Bahkan Sayyidatina Aisyah tengok kepada dia, anak-anak dia berasa nak anak. Pasal apa? Anak dia ni 10 orang Abu Rijal, orang panggil dia di gelaran dia Abu Rijal, mana bapa kepada tokoh-tokoh. 10 orang tu jadi berlaku anak dia. Maknanya dikaitkan benda-benda lain dengan orang besar-besar. Bukan orang jalan-jalan orang, bukan main-main, bukan orang biasa. Jadi nak ayatnya dalam sejarah Islam ni, orang-orang hak juru, hak kata gitu gini berangan hudu berlaku, tak erti biadab berlaku. Aku tu. Jadi hak mana sah? Akhir sekali kata, tu ada, kita kata beberapa kali lah berlaku kepada Abu Sa'id. Apa yang jadi berlaku kepada Abu Sa'id tak berlaku kepada orang lainnya. Lepas tu cerita tu lah. Tak pernah sabar dah. Cerita sah je. Takkanlah setiap kali berlaku tu kita betul-betul berlaku gitu. Nak lalu kena sekat. Lepas tu nak lalu pula kena sekat derah lagi dah. Lepas tu pergi ngaduha kepada Marwan. Semua cerita tu takkan sama, semua peristiwa. Kalau peristiwa tu sama, nampak cara cerita tu pun sama, hak tu lah dah tu. Dia kalau berlaku pula, dia ada beza sikit sebanyak. Jadi benda ni tak ada pun sebenarnya tak ada. Dia adanya hak tidak jelas nama dia. Sebab mengikut kitab-kitab kita ni, Ahlus Sunnah ni, kalau hak muktabar lah, orang panggil kitab muktabar, tinggi-tinggi kedudukan, dia tidak mudah-mudah nak kata kat orang. Kalau ada keburukan, keaiban seseorang, dia akan tutup, dia tak akan sebut. Kalau perawi dia tu tahu sekalipun nama dia tak akan sebut. Itu salah satu sifat kitab hadis sahih, dia tak akan sebut. Sebab kalau ada pun, boleh jadi orang tu bertaubat. Ni anak muda, boleh jadi orang pada ketika tu belasan tahun bodoh lagi. Apa orang ni bodoh pakai mati kot. Kalau kita nak sebut nama dia ni, sampai ke bila orang kata dia tu? Padahalnya daripada muda sampai ke tua tu orang boleh berubah, boleh jadi sebaik-baik manusia, boleh kan? Apalagi kalau perawi itu tahu orang tu kemudian dia jadi baik, apa dia nak sebut nama? Tak perlulah. Asal pengajaran daripada cerita tu dapat diambil, cukup lah. Sebab itulah dalam Quran dia tidak utamakan sebut nama, tarikh, apa, tidak penting kok tu. Hak pentingnya pengajaran daripada cerita tu. Sebab pengajaran daripada cerita tu cerita orang, ia boleh berulang. Berbeza dengan Taurat, dengan Injil, dia tidak lagu tu. Dia lebih utama tu, bing utama. Lebih utama dari segi bilog sejarah go to go ni. Quran tidak lagu tu. Sebab apa? Kita nak ambil pengajaran, bukan nak ayat cerita orang tertentu tu. Itu satu contoh saja. Tapi kalau baik tak apa, sebut. Kalau tidak baik, susu. Sebab apa? Nabi SAW ayat dah kan, sesiapa yang tutup keaiban saudara dia di dunia ni, Allah akan tutup keaiban dia di akhirat.
Apalagi kalau perawi itu tahu orang tu sudah baik pun, sudah molek. Ini perangai budak masa budak-budak dia. Jadi tidak akan sebut. Itu salah satu ciri hadis yang sahih. Cuba perhatilah, cuba perhati. Memang lagu tu. Ni sebut pula orang ni ramah benar pula dah. Ni orang panggil, bagi penulis agak sukar untuk diterima. Ia berlaku beberapa kali lantaran ittihad makhrajnya. Orang panggil ittihad makhraj lagu tu. Kalau ittihad makhraj, tak pernah sabarlah kita nak kata beberapa kali. Ittihad makhraj, yakni orang yang terlibat adalah sama dan jalan cerita juga sama. Itu orang panggil ittihad makhraj. Tak boleh. Kita kena kata ni sekali saja berlaku dan namanya tidak jelas. Yang lebih tepatnya ialah seperti yang dikemukakan oleh Bukhari, iaitu tanpa menyebutkan nama dengan terang, dan ia berlaku hanya sekali sahaja kepada Abu Sa'id. Itulah. Jadi di sini kalau kita perhatikan, banyaklah benda-benda lagu ni tersebar. Hak ada dalam kitab lain pun banyak lagi. Yang mana kalau kita tidak teliti, malam baru ni minggu lepas kita jumpa dalam Abu Daud. Mana-mana ikuti kelas Abu Daud di masjid tu, dia dengar ada, tapi boleh jadi ramai lagi hak tak adanya kan, hak tak dengar, hak tak tahu. Dan dia ada kaitan dengan cerita orang perempuan juga. Jadi molek kita tahu. Kadang-kadang benda-benda lagu ni sebar dalam masyarakat, tak nampak teruk. Kau lagu ni tapi kita orang ramai hak tak tahu ke apa. Dia kata, ya Allah lah, ada muka ada dalam Sunan Abi Daud. Benar tak? Muka ada dalam Sunan Abi Daud. Benar tak? Dia ada dalam Musannaf Abdul Razak. Kita boleh kata lah dia kata ni dah. Ni Abu Daud. Apa kita nak kan? Ada. Jadi ceritanya apa dia? Hak ni umum lah. Berapa ramai penulis sirah dia sebut waktu. Tak fikir dah. Itulah kata dia bila-bila cerita dia tak mikir. Sepatutnya bila-bila kita cerita tu kita fikir nak sabar kau tidak jadi lagu mana kalau sungguh lagu ni. Dia tak ada. Hak tu jarang kita nak jumpa penulis-penulis yang cemak lagu tu. Sebab kita berurusan sekarang dia dengan siapa? Dengan Nabi, dengan sebaik-baik umat ini, sahabat. Itu yang kita cerita, duk bercara ni bukan orang biasa. Kalau orang biasa pun tak boleh kita buat lepas gitu, ikut serah kita nak kata, tak boleh, dosa. Apa lagi kalau orang hak dulu. Jadi dalam tu dia kata Nabi SAW buat giliran molek dengan bini-bini dia ni buat giliran molek. Dia kata Nabi SAW ni ada ramai kan isteri dia, dia buat giliran molek. Aisyah, riwayat Aisyah lah dia kata, dia tak ada pelebih mana-mana daripada kita, dia sama. Kata Aisyah, tapi Saudah dia bui giliran dia untuk Aisyah kepada Nabi. Bahagia dia, hak malam dia, hari dia tu dia bui untuk Aisyah kepada Nabi SAW. Bapa dia bui. Dia kata bila Saudah ni tua dan dia takut Nabi cerah dia pun bui lah giliran dia tu kepada Aisyah. Untuk Aisyah kepada Nabi SAW, dia bui giliran. Jadi hak tu lah. Jadi cerita tu nampak sekali lalu gitu je. Akibat dia tu gapus. Sahih kau? Sahih kau? Kalau kita tengok gitu tak, sekali lalu tak nampak. Cuba fikir dalam sikit. Jadi bapa yang apa nama ni, Nabi tu cerah Saudah tu, bapa ada dalam riwayat lain kata cerah. Hak ni dia kata dia takut Nabi cerah, tak cerah lagi. Lepas tu hak terima kedua, dia kata kita pakai belakang lah. Betul dia dah. Hak tu masa tu tidak cerah lagi, baru nak cerah. Hak selagi tu riwayat lain tu, riwayat Baihaqi kau gapo kau ada, hak tu cerah dah lah. Dah dia bui dah giliran dia untuk Aisyah. Bapa cerah juga, kita kata bapa cerah juga, dah dia bui dah. Hasil tu kemuskilan. Kalau kita nak pakar semua, hak ni pun nak pakar atau nak pakar,
Dah muid dah giliran dia kan. Suka hati dah. Suka hati dah. Apa cegah ni? Tak boleh pakai. Nabi nak cegah kih tua. Dan dia tu, bini dia tu, Saudah tu takut Nabi cegah. Apa gitu? Dia buat salah ke apa? Siapa bini dia tu melepaskan sebahagian daripada haknya untuk nak jaga hati pegang Nabi, takutnya cegah. Molek kau Nabi lagu tu. Apa akibatnya kalau kita terima? Lepas tu dia kaitkan pula, kita duduk anggap ayat Quran ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada. Ayat ni turun berhubung dengan peristiwa ni dan orang-orang serupa dia tu lah, serupa dengan Saudah tu lah. Mana kalau si bini ni nampak tu lelaki dia tak apa cara ke dia, tak acuh ke dia, ataupun nampak beci gitu, tak suka lah kepada dia. Itu maksud ayat. Dikaitkan dengan Nabi pula. Supaya Saudah ni, dia nampak Nabi ni tak berapa kena ke dia. Kalau kita kata tak apa kelik rumah, tak berapa nak tidur sekali, dah macam-macam lah boleh. Dia nampak gitu, bila dia nampak gitu dia takut. Dan nampak Nabi ni boleh jadilah kira-kiranya masa kau. Kalau tidak dia nak faham mana? Dia rasa takut apa? Dia takut tu apa? Dia ada nampak dah tu sikap Nabi berubah. Jadi dia pun tahu Nabi SAW dia kena kepada Aisyah. Muka Aisyah ni muda. Jadi dia pun builah hak dia tu kepada Aisyah, nak pujuk Nabi. Mana dia mengalah, takut-takut Rasulullah dicegah dia. Faham molek Rasulullah ni lagu tu. Kalau siapa setara tu kihnya tua, dan sikap dia tu, perangai dia tu, siapa bini tu takut kena cegah. Berat tu. Kita nak jaga perawi dia tu. Kalau katakanlah riwayat tu sahih, sebab apa? Tu orang yang cerita tu ada sanad dia. Kau nak jaga Nabi, siapa yang lebih utama kena jaganya? Kita hadis semua ada sanad, ada gapo ni, sebenarnya nak jaga siapa? Nak jaga Nabi. Sekarang ni Nabi sudah diceroboh, sudah tercalar nama baik Nabi SAW. Jadi rupanya Nabi ni lagu tu. Jadi kalau orang lain, kan Nabi ni contoh untuk kita. Dalam Quran pun kata, kalau orang lain, kalau ada menikah ramah lagu tu, bila bini tua dia nak cerai apa, tak ada apalah, bukan sunnah Nabi. Nabi buat gitu kan, Nabi ajar gitu kan, kita pun buat gitu kan, tak lah. Kalau orang faham gitu, jadi lagu mana? Buat masa, buat tak cara ke bini, buat kasar-kasar sikit, jadi dia pun beci kita dah, cerah-cerah lah, biar cerah dah. Lagu tu kau nak ajarnya. Berat benar kalau lagu tu. Orang tak pergi situ. Dia tak kisah kita zahir. Dia tak fikir akibat dia tu. Baik, kalau kita kata tua, berapa umur? Nak tahu berapa? Dia tua tu berapa umur? Faham lain, kalau kita kata tak tua, setara mana umur? Lebih kurang dengan orang lain juga. Satu riwayat kata dia mati pada tahun 22, di akhir pemerintahan Sayyidina Umar, Saudah. Maknanya lepas pada Nabi SAW wafat 12 tahun selepas pada tu, dia hidup lagi, baru mati. Setengah kata dia mati pada tahun 54. Maknanya di zaman Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Muawiyah 54. Lama lagi hidup. Jadi umur dia berapa? Kalau kita andaikan 30 lah umur dia masa nikah dengan Nabi. Dia nikah dengan Nabi selepas pada Khadijah mati. Orang yang mula-mula Nabi nikah dengan dia, duduk sekali dengan dia. Kita kata umur berapa? Kita kata umur 30 lah pada ketika tu. Mungkin dia janda dah. 30. Baik, 30. Lepas tu hijrah lah. Tak lama selepas pada tu hijrah. Kita kira dia duduk dengan Nabi ni 10 tahun. Hak peristiwa kata nak cerai atau cerai tu, mengikut setengah riwayat tu kata cerai dah. Hak cerai dahnya yang sedih pula dalam setengah-setengah riwayat tu pula royak. Dia kata Saudah ni gantung kaki Nabi tengah jalan, duk tunggu tengah jalan. Duk tunggu tengah jalan. Bila Nabi lalu, dia pegang minta dah, janganlah. Berdasarkan hak kata sudah cerai dah tu, dia minta rajak. Berdasarkan hak kata tak cerai lagi, cuma dia tahu Nabi akan cerai dia, nak cerai dia, dia minta jangan cerai.
penggal kaki, gantung kaki, jerit dah. Nabi pun terima dah. Sebab dia telah mengalah, telah bertolak ansur. Dia bagi hak dia, giliran dia tuntut Aisyah. Sama juga kau teruk lagi. Hak tu tak ada dalam Abu Daud lah, tapi ada dalam hak lain. Ada dalam hak lain. Kalau kita ambil kira ni semua, teruk jadi. Gitu mana Nabi ni. Ada dalam kita hadis tu. Dalam kita hadis juga. Jadi bila kalau kita kata 30, hak cinta, hak kata cerai tahun yang ke-8 atau tahun yang ke-9, maknanya dalam 9 tahun. Lepas tu Nabi buat perangai lalu. Wal'iyadzubillah. Cerita saja ni, cerita saja. Jadi maknanya tak ada 10 tahun. Pada ketika tu tak sampai 40 tahun lagi. Tak sampai 40 tahun lagi dia tua ke? Muda lagi kan. Baik, kalau kita kata dia sakit lah, Nabi SAW tak ada makna kalau pergi pun. Buat gila. Kalau kita andaikan, tak ada sebut dalam kita, cuma kita andaikan kalau dia sakit. Sakitlah sepatutnya orang seperti Nabi tu cara. Patutnya giliran dia gila cara. Ni dah bini sakit pakai tak gelik. Bini hak sakit tu dah takut kau kita sampai bui hak dia tu kepada isteri lain. Boleh lagu tu. Nabi pun terima senang-senang hati. Bos dah boleh. No. Oh, berat tu serangan terhadap Nabi SAW tu, cemar, teruk benar tu. Tapi ada dalam kitab. Dengan sebab itulah dia kena ngaji. Tapi kadang-kadangnya ngaji pun lagu tu juga kan. Ngaji pun kena ayat hak tu. Hak itulah yang susahnya. Jadi kita nak bersih, dia kena akidah kita, fahaman kita terhadap orang-orang dulu ni biar betul dulu, biar molek dulu. Dah kalau kita ni cemar fikiran kita, jiwa kita cemar ni, kita tak ada dosa. Tu dosa lah juga tu orang panggil tu. Buat lagu tu tak dosa. Duk sebar benda lagu tu, buruk Nabi. Lebih berat lagi daripada hak lain tu. Jadi cemar hidup kita. Tuhan nak tolong lagu mana, Tuhan nak beri berkat lagu mana kita kalau lagu tu. Kadang-kadang tanpa disedari, bukan kita yang cemarnya, kita diterima hasil dah. Orang lain yang buat. Sebab apa? Kita kata ada dalam kita ada. Ada, tidak semestinya mana terima selalu. Dia ada kaedah dia. Macam saat ni ada kaedah dia. Cuba fikir kalau hak saat ni tu lagu mana. Kalau kita kata dia nikah umur 40, tak sampai 50 lagi. Lepas tua. Lepas kalau tua pun, jadi orang nikah ni untuk apa? Nafsu. Nak buahkan nafsu semata-mata. Perkahwinan tu kan Nabi ajar satu ikatan yang murni, yang suci, yang mulia. Lagu tu kau caranya. Tak lagi. Tak lagi. Lepas tu asal Nabi tak boleh juga. Bini dia tak boleh juga. Saudah tu. Apa? Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Memanglah dari segi hukum hak sahih. Hak sahihnya dia rakyat dalam Bukhari ke apa? Hak sahihnya ialah dia pernah bui giliran dia untuk Aisyah kepada Nabi. Dia pernah bui. Itu makna mulia. Seseorang mengorbankan, mengutamakan orang lain. Dia bui hak dia. Tak apa. Tak ada sebut kata dia bui kerana dia takut kena cerai. Ni kalau dia bui pun dia tidak ikhlas kerana dia takut kena cerai. Jadi mana molek? Jadi Saudah pun teruk juga. Bini Nabi ni pun teruk juga. Jadi tidak ikhlas. Ini tidak ikhlas. Lepas tu hadis tu Aisyah royak tu. Jadi Aisyah ni fikir bukan ikut setengah je fikir orang ni. Boleh orang beri bahag apa ni giliran dia ke dia kata orang tu takut Nabi kena cerai apa. Nabi cerai. Ada dia buat kesimpulan sendiri. Dia royak ke? Dia tak ada royak dalam hadis tu. Apa ni Saudah royak ke dia, apa yang dia beri giliran tu. Dia tak ada royak. Jadi Aisyah ni molek tu mikir tu cara lagu tu. Bila orang beri giliran dia pun kata dah pasal dia tu. Pasal dia takut Nabi nak cerai. Molek ke Aisyah? Tak molek juga. Siapa yang molek? Siapa yang molek? Kalau kita pakai cerita tu, tak ada seorang pun molek. Habis buruk jadi. Tak patut. Kalau kita perhati molek dalam riwayat tu, dia ada sebut qalat Aisyah. Aisyah kata. Siapa kata Aisyah kata?
Bukan terus dia kata Aisyah kata cerita sambung hak dulu tak. Dia kata Aisyah kata, bila dia tua dan dia takut Nabi cerah, siapa kata? Aisyah kata. Siapa? Sebab tu bagi orang yang ngaji, dia kaji semua benda-benda tu. Kalau tidak, kenalah kita. Kenalah. Betul, ikan tu halal, ayam halal. Tapi dah halal boleh telan sekali dengan tulas-tulas je. Tak saya berisi dah. Ambil ikan tu. Ya, kalau ikan sadin boleh kira dah. Ikan sadin kau dulu. Apakah ambil tu ke apakah telan? Telan. Nak jadi lagu mana? Tidak gitu. Kalau kata memang dia hujah pun, dia ada cara dia. Bukan pakai ambil telan gitu dah. Kalau ayah tu lagilah. Tulah kau kerah dah. Jadi kita kena perisi. Perisi itulah orang panggil ngaji. Tapi kadang-kadang ngaji pun tak terbuka juga tu. Tu yang malas. Pakai baca. Yalah gitulah. Tak fikir dah. Apa akibat dia? Tu apa akibat dia? Tak fikir. Apa tujuan ngaji hadis? Nak jaga Nabi. Jaga gap dia lagu tu. Kita nguduh Nabi ada tu lagu tu. Tu bendanya. Banyak yang berlaku dalam kitab-kitab ni benda-benda seumpama tu. Jadi kita kena cermat, berhati-hatilah benda-benda yang seumpama ni. Jadi riwayat tu kalau dari segi sanad dia pun, salah seorang perawi dia, Abdul Rahman bin Abi Zinad itu dipertikaikan oleh ulama. Ada benda lah. Kalau ada tu, dia ada akan tiba ada masalah dia lah. Dipertikaikan oleh ulama. Bukan semua ulama terima dia. Dipertikaikan. Bukan seorang, pertikaikan ramai. Jadi bila ada seorang tu, kita kena beringat. Ada hak lemah seorang, kena beringat lah. Lepas tu kita kata dalam Abu Daud benar. Iyalah. Dalam Abu Daud, dalam kapal Quran sekalipun, dia kena faham mengikut lunas dia. Tak kena cara. Kata tak adil. Tak apalah. Itu satu contoh. Banyak sebenarnya hak lagu-lagu ni. Banyak lah. Tak ada masa letih. Mikir saja tu, bila tu letih dah. Sebab apa? Nak jawab sosoh tu, kena balik, kena selidik, kena fikir, kena kaji banyak. Letih. Faham ramah pula. Ramah tu saya bahas tu. Kalau nak betul ada seorang dua, Allah penat kerja tu. Nak benar. Sedih kata. Bila-bila penat tu sedih. Jadi kita kena ubahlah. Ubah ni semua ni. Banyak benda-benda orang kata khapah. Kita tak boleh duduk dalam suasana ni. Dia akan mengotorkan fikiran kita, jiwa kita. Tak apalah. Lepas tu Abu Sa'id tolak dengan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Bila anak muda tu nak nitah juga, dia tengok tak ada jalan lain dah. Akan datang kita akan bincang lagu mana sebenarnya kalau tak ada jalan lain. Apa-apa yang Abu Sa'id bersikap begini, dia tak ada jalan lain. Tu dia akan ada bab dia, kita akan bincang di sana. Anak muda itu tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Dia terus menemui Marwan dan mengadu hal kepadanya tentang apa yang dialaminya daripada Abu Sa'id. Kalau anak Marwan, dia terus pergi menemui ayahnya. Ni Marwan pula. Tak ada gidas ni, tak ada kena mengena dengan Marwan ni. Jadi perkataan fanala min Abi Sa'id boleh juga diterjemahkan dengan maka anak muda itu mengatai Abu Sa'id. Perkataan nala min Abi Sa'id boleh juga kita terjemah gitu. Hak kebanyakan orang terjemah gitulah. Orang terjemah gitulah. Makna inilah yang dipahami daripada keterangan kebanyakan pensyarah Bukhari. Nala min Abi Sa'id
Paling ringan kita kata, kalau kita guna bahasa Melayu, dia mengatai. Kalau hak berat lagi, sumpah. Dia sumpah Abu Sa'id, dia maki Abu Sa'id. Dia termasuk dalam nala min. Kalau nala saja, lagu lain makna dia. Kalau nala min, satu makna dianya ialah ingat. Kita ambil apa ni ingat, iaitu mengatai. Sebab kita tidak jelas dia sumpah ke dia maki ke dia. Cuma dia guna perkataan dia untuk menunjukkan, nak melembutkanlah. Dia tidak kata fasabba Aba Sa'id, dia tak ada begitu. La'ana Aba Sa'id, dia la'na, nala min Abi Sa'id. Sebab itu kita terjemah, nak terjemah gini, kebanyakan hak fahamnya kalau kita terjemah, dia, anak muda itu mengatai Abu Sa'id, boleh, tidak salah mengikut kebanyakan penggunaan perkataan ini dalam bahasa Arab. Gitulah makna dia. Bagaimanapun penulis lebih bersetuju dengan makna yang dikemukakan oleh Al-Kirmani. Kata beliau, ni dia kata, qala fanala ay fa'asaba, wal nail al-isaba, wal maqsud annahu ta'allama min Abi Sa'id. Ta'allama min Abi Sa'id. Jadi terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan maknanya yang dipilih Al-Kirmani ini. Jadi saya terjemah, cuba perhati. Anak muda itu tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Ini dari segi bab terjemahan lah ni. Mungkin takut-takut orang kata, waduh sekali orang terjemah ni paling ingat, dia mengatai Abu Sa'id lah, sepatutnya lagu tu. Yang kita kata anak muda itu tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id itu ke mana? Sebab ni Kirmani kata fa'asaba, fanala fa'asaba. Asaba itu makna dia mendapat. Wan nail makna al-isaba. Wal maqsud annahu ta'allama min Abi Sa'id. Maksudnya dia tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Terus boleh juga gitu. Boleh juga. Sebab tak ada siapa, tidak ada hadis kata mesti kalau nala minhu ni makna tupah. Ada. Itu keluar bahasa Arab atas masing-masing timur lah. Kita ambil paling ingat. Bukan Abu Sa'id kena, budak muda tu hak kenanya. Kena ke apa dia? Kena retak dah lah dah. Sebutir, boleh sebutir dah tadi dah. Sakitkan lah kena dada tu. Itu. Jadi dia tersinggung lah dengan perbuatan Abu Sa'id itu. Dia benar-benar gini perlu ialah kepada hak tidak erti bahasa Arab tu memanglah dia tidak nampak benda ni kalau dalam bahasa Melayu kamu dia kena buat contoh payah. Cuma kalau dalam bahasa orang putih, kalau take saja kita kata take, mana ambil take after lain makna dia, take off lain makna dia. Jadi gitu juga hak ni. Macam nala, kalau hu tu makna lagu lain, nala min lagu lain. Supaya ba'a mana jual bahasa Arab. Kalau ba'a minhu mana jual kepadanya, bukan jual daripadanya. Asal makna min tu daripada. Ini penggunaan bahasa Arab. Penggunaan idiom dia, kita kata phrase dia, memang dia guna gitu. Kita tak boleh tengok daripada min ni makna mesti daripada gitu. Ada. Kalau ba'a minhu makna jual kepadanya, bukan jual daripadanya. Apa makna jual daripadanya? Orang-orang sampai dulu kadang-kadang dia jumpa ba'a minhu, dia kata jual daripada dia, ambil makna hak zahir tu, tak kena lagu tu. Tak kena lagu tu. Jadi begitulah. Takut-takut orang kata gitu yang kita sebut apa terjemah gini. Terjemah ni berdasarkan kitab Kirmani tu, Syarah Bukhari. Dia kitab tu banyak keistimewaan dia benda-benda lagu ni. Benda-benda lagu ni. Jadi akhir tu bila pergi Abu Sa'id pun wayak bapanya
Dia kata, apa hak tak kena dengan anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id kata, ya, dia buat gitu tu dia dengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menjadikan sesuatu sebagai sutera, maka dalam keadaan itu jika ada sesiapa mahu melintas di hadapannya, dia hendaklah menolaknya, menghalangnya. Kalau dia hendak melintas juga, maka hendaklah ditolaknya, dihalangnya dengan lebih keras lagi daripada yang sebelumnya. Ini kerana dia sebenarnya adalah syaitan. Jadi cara nak tolak Abu Sa'id buat gitu. Jadi tolak mesti gitu ke? Mesti gitu ke? Tak mesti. Ni kita ambil daripada Imam Nawawi, ada nota 827 tu. Kata Imam Nawawi, aku tidak mengetahui ada sesiapa pun dari kalangan fuqaha berpendapat orang yang sedang bersembahyang wajib menolak atau menghalang orang yang hendak lalu di hadapannya. Tokoh-tokoh dalam mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, bahkan menjelaskan hukumnya adalah mandu, yakni sunat. Ya, ahlu zahir memang berpendapat wajib. Dia kata secara dia tahu seraba-raba ni ulama tak ada kata wajib, sekat orang tu. Tapi ahlu zahir kata wajib, sekat. Hak ramai-ramainya kata sunat, tidak wajib. Baihaqi menukilkan daripada Syafi'i bahawa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi fal yuqatilhu di dalam hadis di atas ialah penolakan yang lebih kuat daripada yang pertama. Kalau qatala yuqatilu, asal makna dia kena peranginya. Bapa nak perang ke pula dalam sembahyangnya? Imam Syafi'i pakai dengan makna tolak dengan lebih keras daripada hak sebelumnya. Kalau hak sebelumnya kau hak ni keras sikit. Gitu je makna fal yuqatilhu tu, makna kena lawan dia. Jangan lock dia. Bukan makna qatala yuqatilu tu makna perang dengan dia. Tak ada lagu tu. Kalau orang yang hendak lalu di hadapannya berkeras untuk lalu juga di hadapannya, ketika itu dia boleh menolak dan menghalang dengan cara yang lebih keras. Orang yang sedang bersembahyang dibenarkan menolak orang yang hendak lalu di hadapannya. Dia tidak dikira bersalah dan tidak juga dikenakan apa-apa bayaran ganti rugi atas tindakannya itu, walaupun ia mengakibatkan kematian orang berkenaan. Sabda Nabi SAW falyuqatilhu di dalam hadis di atas tidak berarti menggunakan senjata macam nak perang gitu. Waktu pisah ke tak? Tak ada lagu tu, tak ada. Siapa kata lagu tu? Tidak juga berarti ia perlu berjalan pergi kepada orang yang hendak lalu di hadapannya untuk menyekatnya. Orang tu lalu jauh, dia punggah pergi dah. Ada. Jadi gitulah. Sebab Nabi SAW sudah kata dia suruh sekat. Dengan sebab itu kita orang Islam ni, kalau sekat tu akibatnya apa dapat kau sekat mati nak kau? No. Mana aku takut dia ada penyakit jantung kau gapo kau dah. Kejut situ mati. Kalau mati kena kisah ke tidak? Tak. Kena bayar ganti rugi ke? Tidak. Kalau salah tu kena di hidung, mata hidung dah, darah dia dah. Jadi ataupun patah gigi dia kau, lagu mana-mana kita kata dah keras sikit, dia tidak duk perasan dah mana-mana tu, muka duk semayat. Jadi tidak kena bayar apa-apa ganti rugi dalam kes ini. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak kena bayar ganti rugi. Dengan sebab tu. Tapi ini khusus dengan orang hak semayat dengan ada sutera. Kalau tak ada sutera dia tak boleh buat lagu tu. Kalau dia buat juga, kalau cedera ke apa, dia kena bayar ganti rugi. Itulah faedah yang kita duduk bincang sutera. Sutera ni itulah bendanya. Dia ada hak kalau ada sutera untuk sekat. Dan kalau akibat daripada dia sekat tu sampai orang tu mati, kau cedera ke tak ada apa-apa. Dan semaya dia tu tidak jadi kurang dengan sebab dia sekat tu, jadi tidak kosong. Tak apa. Tak apa, dimaafkan. Sebab apa? Hak ni besar lagi. Sekat tu besar lagi. Tidak ganggu, tidak melintah di hadapan dia, hak tu besar lagi. Hak ni dalam ni dia sebut ni akan datang, dalam bab akan datang saya tulis dah juga. Jadi dia ada sebut apa ya Nabi sekat ni, apa faedah Nabi suruh sekat ni. Faedah tu boleh ke siapa? Boleh ke orang semaya tu ke boleh orang hak nak litah tu, walaupun nampak kasar.
Mengikut Hafiz Ibn Hajar ada ramai lagi orang lain, dia kata faedahnya boleh kepada orang semayang tu, semayang dia tu jadi kurang dengan sebab kena litah orang tu. Tapi kalau mengikut Imam Bukhari sendiri tak, dia kata faedahnya boleh kepada orang yang nak lalu. Boleh lah mana faedah dia sakit? Tak. Sebab dosa besar. Kalau dengan sebab kita sekat tu, dia tidak dapat dosa besar, walaupun dia sakit. Jadi di situ saya buat contohlah perbandingan serupa dengan orang buta nak litah jalan. Tiba-tiba mari lori kau berapa kau nak tindih dia, kita pergi tolak dia sampai masuk dalam parit. Kita tak ada nak buat benda lain, tak ada dah. Itulah satu caranya, kita tolak dia tu sampai masuk dalam parit. Boleh jadilah ada luka kau gapo kau, geliak kau gapo-gapo. Lebih baik lagi daripada kena kelori tu. Gitu. Dia ni pun gitu. Kalau dia sakit lah, kena sikit pun, nimbuk tu kita kata dah, kena sikit pun lebih baik lagi daripada dia litah. Kalau dia litah, dosa besar. Dalam hadis akan datang kita akan jumpa Nabi SAW kata kalau seseorang dia tahulah dosanya melitah orang semayang ni, dia akan berasa kalau dia tunggu 40 tahun lebih baik lagi daripada litah. Setara tu kita mau lah. Jadi mengikut Imam Bukhari, faedah dia, manfaat dia tu sebenarnya untuk orang yang nak lalu. Tapi orang yang tak erti kan, dia kata tolak gitu mung, tolak gitu dah. Tapi kalau dia tahu sebenarnya, terima kasih lah mujur dia mau tolak. Kalau tidak, dah kena tepuh kelori tadi dah. Gitulah. Dia hanya dikehendaki menghalang pada jarak yang terjangkau oleh tangannya dalam keadaan tidak berlaku pergerakan yang banyak. Itulah Imam Nawawi kata. Jadi kita petik Imam Nawawi sebut. Setakat tu ya. Setakat tu. Kalau kita rokok mungkin panjang sikit ke depan sikit, setakat tu ya. Kalau pergi rokok pun sekat juga. Tidaklah kata jauh begitu, jalan banyak. Pergi nak sekat orang lalu depan, dia tak perasan-perasan pun dah. Tak boleh lah gitu. Kata Ibn Battal ni pun salah seorang pensyarah Bukhari juga. Para ulama bersepakat tentang orang yang bersembahyang dengan bersutrahkan sesuatu harus menyekat dan menolak orang yang hendak melintas di hadapannya. Harus, bukan wajib, harus. Kalau tak sekat pun tak apa. Lepas tu kawan tu dosa, dah dia litah juga, siapa dia suruh? Dia lah patut jagalah dia tu. Berapa orang nak semayang pula sibuk nak cara ke dia je. Keharusan itu tidak diperolehi orang yang bersembahyang dengan tidak menjadikan sesuatu sebagai sutra. Ni hanya khusus untuk orang yang ambil sutra ketika sembahyang. Kalau tak ada sutra, dia tak boleh buat lagu tu. Tidak ada hak dia. Ni tempat jalan biasa ni, jalan orang siapa-siapa boleh lalu, jalan semua, hak semua, bukan hak dia saja. Bila dia letak sutra, sesoalannya dia minta ni beri ke dia. Jangan ganggu lah, dia minta sikit je. Tu. Kalau tidak, hak semua kan, bukan hak dia saja boleh semayang situ. Orang lain boleh semayang, nak lalu ke apa, nak tidur ke, boleh pula, kau siapa pun. Orang-orang lain pada asalnya berhak. Itulah yang kita sebut tadi. Para ulama juga mengatakan seseorang yang sedang bersembahyang dengan bersutrahkan sesuatu tidak boleh melawan orang yang hendak lalu di hadapannya dengan menggunakan pedang atau dengan bertindak melakukan sesuatu yang boleh membatalkan sembahyangnya. Kalau siapa dia batal sembahyang tak boleh. Boleh sekat pun jangan siapa batal sembahyang dia tu sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i kat, mana 3 kali anggota berat gerak 3 kali. Sekali 3 kali buat gitu dah, batas sembahyang. Sekat gitu. Senyap. Jangan duduk banyak. Ni anggota berat orang panggil. Kalau 3 kali batas sembahyang. Lepas tu kalau dia lakoh 2 lakoh, lepas tu sor gitu dah. 3 dah tu. 3 batal juga sembahyang. Tak, jadi balik kena beringat benda lah.
Kena beringat benar. Jangan sampai gitu. Inilah keputusan hasil ijma' mereka. Hasil ijma'. Tidak kata lopak, boleh lopak pergi dah. Tak ada lagu tu. Alasannya ialah tindakan seperti itu lebih memudaratkannya daripada tindakan orang yang lalu di hadapannya. Jadi dia buat begitu tu lebih teruk lagi sebenarnya. Para ulama berbeza pendapat tentang kes orang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersembahyang yang sempat dipegang oleh orang yang sedang bersembahyang setelah ia melintas. Katakanlah kita tak ada nak sekat, dia lepas alik ni, kita pegang dia alik ni dah. Pegang tengah tangan kiri, kau dekat dah ni litas dah. Lagu mana? Nak ayat dia kelik kau tidak. Tu ada khilaf. Tu ada khilaf. Malik mengatakan tidak perlu dan tidak boleh buat lagu tu. Kalau dia sudah litas dah, katakanlah bagi kau ni, dah litas dah, kita dah pegang dia. Nak ayat lagi pula? Tak boleh, Malik kata. Tak boleh. Sebab apa? Kalau litas pun ada 2 kali litas. 2 kali litas. Hak kali yang kedua tu kita pula dah menolong dia. Buat dia tu melintas. Demikian juga pendapat Syafi'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama. Tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat boleh. Salim bin Abdullah dan Hasan Basri juga dilaporkan sependapat dengan Ibnu Mas'ud. Dia kata kalau sudah lepas dah pun dia boleh heret semula. Tapi ini bukan pendapat jumhur. Anak Abdullah bin Umar namanya Salim, Hasan Basri, orang-orang besar juga, dia kata boleh. Boleh saja, bukan mesti, sekadar boleh. Sekadar boleh. Tidak kata bila dia buat gitu jadi batal sembahyang. Tak batal. Jadi kurang ke? Tak kurang. Tapi mengikut yang pertama tadi, kalau dia heret pula jadi kurang lah. Kurang lah sembahyang dia. Kalau sudah lepas tu biar ke dia lah. Biar ke dia. Jadi hak akhir tu, apa yang Nabi suruh sekat juga tu, kalau orang hak keras nak litas juga tu lah. Sebab sebenarnya dia tu syaitan, Nabi kata. Sebenarnya dia tu syaitan, Nabi kata. Jadi apa maksud ni? Nabi kata syaitan ni apa maksud? Syaitan sengerti kau. Kalau lagu mana? Lepas tu Nabi kasar kata kau orang ni. Jadi orang melitas tu syaitan, kasar tu. Jadi kalau lagu tu bolehlah kita kata syaitan kau orang. Kalau lagu mana? Ni ada beberapa maksud dia. Yang pertama, maksud sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kerana sesungguhnya bersamanya ada syaitan. Gitu sebenarnya. Kamu jangan ingat saja dia tu saja, sekali dengan dia tu ada syaitan sebenarnya. Enggak tu kita tak dapat dah. Hak tu lah dia raya, hak bersama dia tu. Inilah pendapat pilihan Abu Hatim Khattabi dan lain-lain. Antara dalil yang menyokongnya ialah hadis Ibnu Umar berikut. Ya, dia kata gitu, dia tak boleh nak kata ikut serah. Dia kena ada dalil juga. Mana dalil? Ya, kita kata dia tu sebenarnya syaitan. Yang ni sebenarnya ada syaitan bersama dia tu. Mana dalil? Ni dalil dia. Kita ambil maksud dia saja. Apabila seseorang daripada kamu sedang bersembahyang, janganlah dia membiarkan sesiapa pun lalu di hadapannya. Jika dia hendak lalu, jika dia hendak lalu juga, tolaklah dia dengan keras, kerana sesungguhnya bersamanya ada syaitan temannya. Qarin, dia sebut Qarin. Qarin tu nama syaitan. Ada duduk sekali dengan orang yang buat tak maulid tu lah. Ni berdasarkan hadis ni ada kaitan dengan tadi cerita melintas juga ni. Jadi hak sebenar Nabi kata syaitan tu, dia tidak kata kau orang tu syaitan. Syaitan tu ada bersama dia. Jadi kadang-kadang orang ni dia kata syaitan sebab dia nampak hak sebenar. Hak sebenar tu kita tak nampak. Yang mendorong tu sebenarnya. Hak tu dikatakan dia buat. Yang mendorong tu, sebab kita kata ni menteri besar atau Perdana Menteri buat, dia tidak buat diri bangunan tu, tapi dialah yang mendorong, yang menyuruh. Jadi bagi orang ini dia ambil punca dia. Jadi hak ni apa yang jadi gitu? Setelah orang sekat tu dia nak pergi juga tu buat apa? Dua sama ada jahil ataupun memang dia ada buah tu lah tu, ada orang lain untuk tolak dia.
Hak tu kita tak nampak Nabi SAW raya tu. Yang kedua, maksudnya ialah perbuatannya adalah perbuatan syaitan. Dia itu adalah syaitan. Mana? Perbuatan dia tu adalah perbuatan syaitan. Ini berarti ia termasuk dalam kalangan syaitan manusia. Jadi kalau tidak syaitan, dia tak buat kerja lagu tu. Dia tak langgar perintah Tuhan, perintah Nabi. Lepas tu dia syaitan. Syaitan manusia lah. Lepas tu ada pula ke syaitan manusia? Adalah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Misalnya dalam ayat. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada syaitan-syaitan berupa manusia dan jin. Ada sebut. Ada sebut. Syaitan-syaitan ni bukan hak jin tu saja kita tak nampak tu. Manusia pun ada juga syaitan. Berdasarkan ayat tu tidak salah kalau kita kata hak Nabi sebut sebagai syaitan di sini syaitan manusia yang melanggar perintah Rasulullah. Syaitan. Itu syaitan. Jadi masing-masing kata begitu kata gini dia ada dalil. Dia ada dalil. Boleh juga kalau kata lagu tu. Pendapat kedua ini adalah pilihan Al-Jawzajani dan lain-lain. Penggunaan perkataan syaitan untuk manusia termasuk dalam bab majaz. Mana bukan hak asal, tetapi perangai syaitan. Dan penggunaan perkataan adat hasar, innama, dia kerana dia sebenarnya. Jadi sebenarnya tu mana kata sebenarnya? Macam syaitan semati. Jadi perkataan innama itu tidak lebih daripada untuk memberi arti mubalaghah. Mubalaghah ni terlajak, serupa terlajak sehingga kita boleh kata syaitan. Tu gitu. Walaupun dia sebenarnya tidak syaitan hak kita tak nampak tu, tapi betul-betul ada perangai ni. Itu dengan untuk memberi makna mubalaghah orang panggil. Ini kerana mustahil dengan semata-mata melintas di hadapan orang yang sedang bersembahyang seseorang itu menjadi syaitan sebenar. Kalau syaitan sebenar tu taring dia lah, mata jadi sinar merah dah. Jelai lidah lagu tu lah dah. Sepuh hatu tu kita kata. Ada, tidak jadi gitu. Jadi sebab tu kita kena takwil. Apa maksud Nabi SAW kata syaitan di sini? Yang ketiga, dia memang syaitan. Memang syaitan. Perkataan syaitan digunakan untuk setiap yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, sama ada ia syaitan dari kalangan jin dan atau dari kalangan manusia. Orang yang hendak melintas juga di hadapan orang yang sedang bersembahyang padahal telah dihalang sebelumnya, dikatakan syaitan kerana ia derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Banyak sekali di dalam hadis yang disebutkan memang syaitan semua, tidak salah. Terutama kalau kita perhati kepada ayat tadi kan memang dia sebut ada syaitan manusia. Supaya juga dalam kita baca suratul Nas akhir tu kan, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan nas manusia. Hak perangai lagu tu. Kan? Ada dia sebut juga bukan jinnah saja, bukan jin saja, manusia pun ada juga. Pasal duduk bisikkan kepada seseorang itu, duduk menimbulkan benda-benda yang tidak molek di dalam hati orang, jadi derhaka kepada Allah, melanggar perintah Allah. Yalah belaka tu. Yang keempat, Rasulullah SAW sebenarnya bermaksud menyerupakan orang seperti itu dengan syaitan. Orang itu sebetulnya bukanlah syaitan. Seolah-olahnya baginda bersabda fa innama huwa mithlu syaitan atau fa innama huwa kasyaitan. Sesungguhnya dia betul-betul seperti syaitan. Rasulullah SAW menggunakan tashbih baligh di sini. Apabila baginda membuangkan adat tashbih, perkataan yang menunjukkan keserupaan, dan wajah syabah, iaitu sudut keserupaan, untuk menyatakan orang seperti itu betul-betul serupa dengan syaitan daripada segi mengganggu orang yang sedang bersembahyang. Jadi fa innama huwa syaitan, dia sebut gitu, fa innama huwa syaitan, itu dia menggunakan kaedah tashbih baligh. Tashbih baligh ni, dan mengikut ilmu balaghahnya, kalau seseorang itu dia buat perbandingan, dia tidak sebut perkataan yang menunjukkan perbandingan seperti.
seperti itu dia tidak sebut. Kita kata dia seperti lembu. Contohnya, dia seperti lembu. Seperti itu orang panggil adat syabah. Dari segi bodohnya, dari segi itu, dari segi bodohnya itu wajah syabah. Sudut keserupaan, sudut keserupaannya dari segi mana? Dari segi boleh dicucuk hidung, boleh disembelih, boleh apa-apa lah kita kata. Dari sudut tu. Jadi bila tidak disebut perkataan yang menunjukkan keserupaan, seperti banyaklah bahasa kita, seperti, macam, laksana, bak, macam-macam lagi lah. Bila tidak disebut dan tidak disebut sudut keserupaan tu, dari segi ni dah sebut dua saja. Lembu, dia lebih tinggi lagi daripada kita kata serupa lembu. Ataupun kita kata serupa lembu dari segi bodoh. Dari segi lain tak, dari segi itu saja. Kan dia speed tu mana dia. Tapi kalau kita kata lembu, dah mana semua sekali dia serupa dah. Bukan dari sudut bodoh saja, dari semua sudut. Gitu. Ni dia guna tasbih baligh untuk nak royak betul-betul serupa. Betul-betul serupa. Ya lala dah. Gitu. Jadi cara dia guna tu pun memanglah muka Nabi SAW dia kecek tu kan, dia bahasa dia tu memang tinggi lah. Jadi kita nak takkanlah dia jadi syaitan sungguh. Kalau syaitan sungguh pun kita kata tak adil lah, tukar selalu apa dia tu, tunjuk hak asal dia tak. Ni tak. Jadi gapo dia nak ayat adalah sudut-sudut tertentu. Seperti kita kata orang tu lembu. Mana lembunya dia? Dia tidak lembu orang. Antara pengajaran, panduan dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah: satu, sutrah disyariatkan untuk menjaga kesempurnaan sembahyang seseorang. Sutrah tu. Yang kedua, seseorang yang bersembahyang disyariatkan berada dekat dengan sutrahnya, supaya dengan mudah dia dapat menghalang orang yang hendak melintas di antaranya dan sutrahnya. Biar dekat. Sapalah kita kalau kita kata Allah tangan kita. Kadang kita dahi kita tu, tempat dahi kita sujud. Setara tu je, depan sikit sutra. Satu sah lah kita kata. Kadang setara tu. Yang ketiga, haram lalu dan melintas di hadapan orang yang sedang bersembahyang dan sutrahnya. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan syaitan. Perangai lagu tu perangai syaitan. Jadi haram lalu dan melintas di antara tu. Kalau dia pakai sutra, kita lalu celah dia tu dengan sutra. Kalau lalu ke atas tu tak apa, lalu lah 100 kali pun. Tapi buat apa dia nak lalu banyak kali gitu tu, kita kata tak apa ada apa-apa hajat. Nak kira dari segi tidak terjejas, tak termasuk dalam hal ni, tak apa. Orang yang sedang bersembahyang seharusnya menghalang, bahkan menolak jika perlu orang yang hendak lalu di hadapannya, iaitu di antaranya dan sutrahnya, sama ada dengan isyarat, bertasbih atau menyekatnya terlebih dahulu. Jika orang yang hendak lalu di hadapannya itu tetap mahu lalu walaupun telah dihalang, dia boleh menolaknya dengan lebih keras lagi. Dia boleh menolaknya dengan keras lagi. Jadi hak moleknya paling kurang kita kata, kebanyakan ulama kata molek sekat tu, jangan lock orang lalu. Sekat ikutlah. Subhanallah. Kita kata lagu tu dengan tasbih. Dengan tasbih, dengan isyarat kau, isyarat. Awak kita isyarat. Tidak mesti sekat gitu. Boleh belaka asal kita bertindak buat sesuatu. Kita bertindak buat sesuatu. Jadi dengan tangan boleh, dengan kaki boleh juga. Tak apa akak kaki sebelah dah. Akak kaki, tapi kasar sikit nampak kan. Lepas tu kalau dia tepuh juga musing kita. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan sembahyang kita batal. Kena ingat tu. Yang kelima, orang yang menolak orang yang hendak lalu di hadapannya ketika bersembahyang tidak berdosa, tidak diqisas, dan tidak perlu membayar ganti rugi jika orang yang ditolaknya mendapat kecederaan atau mati kerananya. Ini kerana dia telah bertindak atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengikut perintah Rasulullah ni tak boleh jadi lagu mana pun nak kan.
Jadi kisah-kisah ni tidak semesti, bila sebut kisah ini tidak semesti makna bunuh. Yalah, kalau siapa mati itu kisah bunuh lah. Tapi kalau dia jadi cedera, jadi patah, jadi gapo-gapo, kisah juga. Waktu pun dia panggil kisah juga. Bukan kisah di mana hukuman bunuh saja. Yang keenam, hikmat menolak orang yang hendak lalu di hadapan seseorang yang sedang bersembahyang ialah untuk menjaga kesempurnaan sembahyangnya dan untuk menghindarkan orang yang hendak melintas itu daripada terjerumus ke dalam dosa besar. Ada dua perkara besar situ. Apa yang suruh sekat tu? Sebab itulah, satunya faedah untuk diri sendiri, satu lagi faedah untuk kesian saudara kita tu, nak dapat dosa, nyabit dengan kita, kesian ke dia. Ketujuh, keharusan menolak dan bertindak kasar terhadap orang yang hendak melintas itu, khusus dengan orang yang bersembahyang, dengan menjadikan sesuatu sebagai sutrahnya. Demikian juga dengan kebebasan daripada membayar ganti rugi dan kebebasan daripada diqisas, semuanya khusus untuk orang yang bersembahyang dalam keadaan ada sutrah di hadapannya. Adapun orang yang bersembahyang tanpa sutrah, ia tidak boleh bertindak begitu. Ia juga tidak diqisas atau dikenakan bayaran ganti rugi. Ia juga akan diqisas atau dikenakan bayaran ganti rugi jika berlaku apa-apa kecederaan pada diri orang yang melintas. Inilah yang difahami kebanyakan ulama berdasarkan mafhum hadis di atas. Mafhum hadis di atas menunjukkan gitulah. Jadi kalau ada sutra, kalau tak ada sutra, dia tidak berhak semua. Kalau berlaku kematian, dia kena qisas, dia kena bayar ganti rugi dan sebagainya. Kenalah. Yang ke-8, penolakan atau tindak balas terhadap sebarang pencerobohan hendaklah dilakukan dengan cara yang paling tidak membahayakan diri penceroboh terlebih dahulu. Ini kaedah Islamnya. Penggunaan kekerasan tidak dibenarkan kecuali setelah tidak ada lagi cara yang lembut untuk mengubah pendiriannya. Gitu sepatutnya. Hukuman apa-apa pun gitulah. Tidak kata kau bunuh selalu, tak ada Islam lagu tu. Kalau hak kena hukum bunuh tu, dia ada lagi rundingan, cara nasihat gapo. Tidak kata selalu. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila. Misalnya dalam ayat tu. Itu panduan. Kalau kamu takut bini kamu tu, Kalau tadi kita sebut tadi cerita, kalau suami itu jadi alah kau kerah, alah kau tak acuh gitu. Ni kalau bini, jadi lagu mana? Dalam Quran kata kamu kena nasihat mereka. Nasihat. Fa'izuhun. Kalau tak pada, wahjuruhunna fil madaji', jangan tidur sekali. Tidur hukum. Wadribuhunna, pukul. Yang ketiga. Dia tidak kata pukul selalu. Itu. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, semua lagu tu Nabi tidak main kasar selalu. Dia tengok dulu cara yang paling lembut dulu digunakan. Lepas tu semua orang perempuan, tidak semua, kalau perlu, jika perlu, boleh sampai ke peringkat itu. Jadi kena lembut dulu, tidak boleh kasar selalu. Yang ke-9, jumhur ulama berpendapat tidak sepatutnya orang yang telah melintas ditarik balik ke tempat sebelum ia melintas, kerana dengan berbuat begitu berarti membawanya melintas orang yang sedang bersembahyang buat kali kedua pula. Itulah hak moleknya. Kalau dia lepas dah, biar dia. Lepas tu dia berdosa dah. Mana kan? Kalau dia lintas pula jadi dua kali berdosa. Yang ke-10, orang yang melintas tidak berdosa jika dia melintas di hadapan orang yang bersembahyang di satu-satunya laluan orang ramai. Tak dosa kalau lagu tu. Nyos maya dia tak ada pintu satu je. Semaya situ. Mesti orang kena lintas dia. Lagu mana? Kalau lagu tu tidak berdosa. Ia berdosanya siapa? Dia, hak jo semaya tu. Semaya tepi pintu misalnya, semaya tepi pintu. Tak ada orang tak boleh pergi dah ke mana-mana. Yang bapak pula tu dia semaya kan betul tepi pintu. Jadi orang nak lalu ke belakang dia tak boleh.
Kalau dalam keadaan tu orang yang melintas tak berdosa. Hak berdosa saat ni dia, sebenarnya hukum Islam gapo-gapo dia sesuai sebenarnya dalam kewarasan. Bukan kata tak boleh, tu tak boleh, dosa selalu ikut keadaan lagu mana. Tidak lagu tu. Ni kalau orang yang bersemayam tu buat lagu, dia tu yang berdosa. Dia yang berdosa besar, bukan orang yang lintas. Yang ke-11, pergerakan yang sedikit ketika sedang bersembahyang untuk kemaslahatan sembahyang, untuk kebaikan sembahyang, tidak menjejaskan atau membatalkannya. Nak kata terjejas ke sembahyang kita bila kita sekat gitu? Tidak gitu. Batal lagilah tidak. Kerana ia memang diharuskan, memang boleh. Buat lagu tu. Dan kita hak moleknya, kita kena khabar sembahyang ni. Jangan tak khabar. Jadi orang kata baru ni kan, kata lu burung gapo, anggap tu pagar gapo. Tu kan lagu tu. Cara tak khabar tu orang lalu gapo depan dia tu. Tak boleh. Dalam Islam hak Nabi ajarnya, biar kita khabar, kena khabar. Jangan duduk ala fana saja kan. Jadi tak khabar ke satu sekeliling. Tak boleh. Makna dalam sembahyang tu kita kena fikir lagi kebaikan orang lain. Takut orang terjerumus ke dalam dosa. Kita buat tu kalau mengikut Imam Bukhari bukan untuk kita, untuk dia pun boleh lagi dalam sembahyang. Tidak bercanggah dengan khusyuk. Bahkan gitu sepatutnya kita sembahyang. Kena khabar juga depan tu gapo dia. Kalau orang buta lalu nak kena tepuh, nak jatuh parit ke, kita kena geret dia. Kalau siapa kita batas sembahyang kita pun boleh batal dalam keadaan itu. Sembahyang dia bukan mudah. Nak batal tak boleh, nak batal tak tu kalau tak boleh. Kita kata ni tak hujan. Kalau hujan aku nak batal sembahyang aku, nak pergi akad kain, batal selalu sembahyang. Kalau mari lagu tu tak boleh. Dia tak boleh mudah-mudah batal sembahyang. Tapi dalam kes tadi untuk orang lain, bukan untuk kita. Kalau terpaksa kita kena batal. Sebab kita kena hungar nak begitu. Maknanya kita kena khabar hak sekeliling kita. Jangan tak khabar. Yang ke-12, keharusan menggunakan perkataan syaitan untuk orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi boleh, tidak salah kalau kita kata bahasa syaitan. Tidak. Kita boleh kata gitu, tidak salah. Sebab Nabi SAW kata gini. Kan Nabi dia buat ni contoh. Tapi kalau contoh hak tadi, hak cerah bini tu dah. Kalau lagu tu orang pakai ikut berat lagu tu. Tak boleh. Hak tu tak betul. Hak ni betul. Bila betul kita boleh tahu. Hak tak betul tak boleh tahu tu. Hak tak betul. Bukan dia. Dia tidak lagu tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Ni panjang ni kalau nak kupas ni. Cumanya hak kebanyakan dalam ni tak betul. Itulah mana-mana. Mari mana ni? Siapa dia yang bertanggungjawab ni sebab benda ni? Tak ada nama kan? Tak boleh. Dia tak boleh sebab benda-benda lagu ni. Dia kadang-kadang mengajar ni boleh pahala. Memang boleh pahala besar mengajar ni. Tapi ada kalanya boleh dosa. Kalau duk ajar benda lagu ni bukan boleh pahala, ni boleh dosa. Jangan kita ingat orang-orang mengajar tu kat boleh pahala, julah orang baik. Dak. Kalau lagu ni dak ni. Tak boleh. Banyaklah benda. Dia kadang-kadang ia jadi gini sebab apa? Sebab orang kita tadi penyakit tadi juga. Buat tokoh ada sebut. Ni Imam Ghazali sebut. Habis orang kata habis ring lah, rebah kaki kata dah. Dah Imam Ghazali kau ya. Tak boleh. Imam Malik kata dah. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang kita boleh ambil dan boleh tinggal hak dia kata, kecuali hak duduk dalam kubur ni. Moga Imam Malik duduk dalam masjid Nabi ke dia mengajar dalam masjid ni Nabi. Hak ni tak boleh. Kita kena ambil belakang. Kalau betul hak dia lah. Kalau betul hak dia, kita kena terima belakang. Tak boleh tolak hak dia. Kalau orang lain tak salah, ya lah Imam Ghazali ke, Maududi ke, siapa tak boleh. Dia tengok dulu. Nak ambil tu. Kalau betul sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambil lah. Tak apalah.
Tapi kalau tak betul, bercanggah, tak boleh. Salah kita ikut dia. Jangan ikut lah. Jangan ikut. Ni misalnya. Lepas tu banyaklah hak tak betul lah. Hak puasa tu ada lah, hak puasa tu kan. Dia ada bercampur bau hak betul dengan hak tak betul kan. Lepas tu doa akhir tahun, hujung tahun, tak tahu mana ni. Ada juga doa ni. Tak ada sebenarnya. Doa panjang umur pula pada hari Ashura tu, 10 Muharram gini-gini, menyebut oleh Sayyidi Muhammad Ghawthullah. Ni buat kata tahun. Pada kitabnya Al-Jauhar, barang siapa membaca akan doa ini, nescaya tiada mengenai mati pada tahun itu. Dan jika hampir ajalnya, tiada diberi taufik pada membacanya. Oh ni hadiah daripada pusat pembangunan Pondok Berhak ni. Ada ayat tak boleh ni. Jadi dia pakar lagu-lagu ni. Inilah benarnya kerosakan yang berlaku dalam masyarakat ni kan. Banyaklah benda-benda gini. Tak boleh, tak betul ni. Ni pula bacaan surah daripada 1 Muharram hingga 10 Muharram pula ada ni. Baca ayat kursi 360 kali dengan niat dijauhkan segala bala. Baca selepas subuh sehingga sebelum zuhur sebagai pelindung perisai untuk menghindari malapetaka. Tak ada air. 2 hari itu 1 hari bulan. 2 hari bulan baca Fatihah 70 kali. Tujuan menghindar daripada segala penyakit. Tak kena penyakit lah ada ni ya. 3 hari bulan baca Alam Nashrah 70 kali. Tujuannya memudahkan segala pekerjaan. Ni panjang lah kalau nak baca kan. Panjang ni mengaruk ni. Kita kata lalu mengaruk. Tak tahu main mana. Dia pun tak tahu dia nak ayat main mana. Dia ambil mana. Tak tahu. Tak boleh. Agama ni kena tahu punca dia. Benda bertanggungjawab benda ni. Tak boleh nak sebar tak tentu pasal ni. Inilah antara kelemahan pusat-pusat pengajian kita dulu. Tidak sebar benda-benda lagu ni, benda-benda khurafat. Orang duduk amal benda-benda tak ada asas. Lepas tu duduk percayalah. Lepas tu tak boleh, tak dapat. Akhir sekali dia kata agama ni tak betul, ajar benda tak betul. Tu akibatnya. Tak betul ni ke sebab ramai kepulauan tu buat kan. Dia buat mengajar macam ni, mengajar 3 bulan Muharram ni. Dia macam bagi surah-surah dan tu. Ramai banyak kumpul. Tak boleh. Ini fitnah. Fitnah. Tapi dia orang tak terima. Kerosakan sebab kita tidak ajar sepuluh tadi lah. Tak ngaji lagu ni lah. Ni banyak ni. Macam-macam ni ada ni kan. Panjang lah banyak kalah ni. Jadi kebanyakannya mengaruh. Ni memotong kuku. Sesiapa yang memotong kuku pada hari itu akan diamankan dan dihindarkan daripada kepapaan. Tak sesak dah lah ni mana. Serta dihapuskan daripada penyakit bodoh atau gila dah. Mengaruk ni, tak tahu mana ni. Jadi tak boleh lah. Oleh guni ni jangan disebar. Sebab boleh dosa. Kita ingat main-main ke. Itulah dosa ni. Benda-benda lagu ni kita nak royak ni, tak ada siapa boleh royak ni. Dosa pahala kelebihan tu kelebihan ni Nabi saja. Orang lain tak boleh. Kalau tidak, kalau kita lek gini dengan orang ni kata habislah, punah agama kita. Itulah tak boleh pakai lah. Apa dia nama? Muharram menjelang lagi. Ni sedap nama dia. Menjelang lagi. Tak boleh. Begak ni. Begak. Itulah. Secara ringkas. Macam retina ya. Kalau dia maya gorengnya itu sama dia. Baca dia email. Boleh baca dengar tak apa. Kalau tak ada orang lelaki lah. Boleh dengar, tengok lagu dia baca kau. Baca kau apa boleh? Boleh tak? Boleh lah. Tak apa.